Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dihormati, cerita ini dikhaskan kepada orang-orang yang ada menonton di dalam panggung ini saja. Orang-orang yang tak mau menonton filem ini, hidupnya tak cukup syarat. Tak lama matilah dia. Turki dan senjata perang mereka. Turki di era Ottomania dan selepasnya adalah hebat daripada segi pembangunan teknologi persenjataan serta pembuatannya. Sewaktu era Ottomania, Turki terkenal sebagai pembina meriam yang hebat dan digeruni oleh Barat dan juga Timur. Firma pertahanan seperti MKEK, Makina Kimia Industrisi Kurumu, yang mempunyai pertalian asal semenjak zaman Ottomania sebagai topan Emir di dalam perkilangan senjata bagi pembuatan ubat bedil, meriam, senapang semenjak abad ke-15 lagi masih wujud dan utuh sehingga kini. Firma tersebut masih lagi menghasilkan dan menguji serta melaksanakan pembuatan senjata buatan asing secara berlesen bagi kegunaan Angkatan Tentera Turki. Daripada pistol 9mm sehinggalah meriam 155mm, MKEK adalah di antara firma utama industri pertahanan Turki yang utama. Namun daripada segi automotif dan perkapalan moden, mereka bermula sedikit lewat. Mereka bermula dengan membina kenderaan Land Rover Defender secara berlesen, kemudian menjadi pelopor kenderaan tempur pacuan 4 roda buatan tempatan yang dibina oleh firma Otokar yang menghasilkan Otokar Cobra dan juga Otokar Akrep, dan ini bermula pada era 90-an. Bayangkan, firma Otokar ini pada mulanya ia ditubuhkan pada tahun 1975 adalah firma yang asalnya membina secara berlesen bas-bas awam buatan Jerman. Kini Otokar menghasilkan produk ketenteraan untuk pasaran tempatan Turki dan juga mensasarkan pasaran ekspor ke luar negara. Produk seperti kereta kebal utama Alte, kenderaan tempur berunut Tulpar, serta kenderaan tempur pacuan 4 roda dan juga pacuan 8 roda seperti Arma dan Cobra II sedang giat dibangunkan dan diuji bagi memenuhi keperluan Angkatan Darat Turki. Selain Otokar, firma FNSS juga di antara pemain utama industri automotif bagi pembinaan jentera perang yang menyaksikan produk mereka diekspor ke pasaran luar seperti Malaysia, yang memperlihatkan turut bekerjasama di dalam membantu industri negara kita ke arah berdiri sendiri dengan pembuatan sistem senjata buatan tempatan. Produk mereka yang turut dibina dengan kerjasama firma tempatan kita ialah DefTech seperti kenderaan tempur berunut ACV-15, varian ACV-300 yang digunakan oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi melengkapi Division Mekanis Infanteri dengan nama kenderaan tempur tersebut dikenali sebagai Adnan ACV-300 serta memperlihatkan sejumlah 211 unit pelbagai varian telah terjual dan dioperasikan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Selain ACV-300, kenderaan tempur pacuan 8 roda AV-8 juga adalah asalnya produk FNSS sendiri yang dibangunkan dengan nama PARS, di mana varian Malaysia dibangunkan bersama firma DefTech membentuk satu kenderaan tempur pacuan 8 roda AV-8 yang kini dibina sepenuhnya oleh firma tempatan kita. Produk sistem persenjataan lain keluaran FNSS adalah seperti kenderaan tempur berunut generasi baru Kaplan 20, kenderaan kejuruteraan AACE dan juga AAAB, kenderaan tempur pacuan 6 roda dan pacuan 4 roda AV4 dan AV6, serta sejumlah sistem meriam seperti sharpshooter, claw dan juga saber untuk dilengkapkan pada kenderaan-kenderaan tempur yang disebut di atas. Kebanyakan produk sistem persenjataan Turki menjadi tarikan kepada negara-negara asing seperti Azerbaijan, Jordan, Pakistan dan negara-negara Teluk, serta Malaysia sendiri yang mana mereka melihat usaha sama dengan Turki adalah lebih mudah dan lebih terbuka daripada segi membantu industri tempatan. Firma lain seperti Aselsan dan Havelsan pula
banyak tertumpu kepada pembangunan sistem elektronik bagi kegunaan militeri, di mana mereka bermula dengan membina sendiri sistem radio untuk kegunaan infanteri dan kini mempunyai pelbagai sistem pengurusan tempur digital, sistem penderia elektro-optronik untuk kegunaan medan dan juga maritim, sistem kawalan tembakan, radar amaran udara dan radar kegunaan maritim, serta sejumlah sistem persenjataan kawalan jauh yang mana produk mereka turut menembusi pasaran Eropah yang selama ini didominasi produk daripada Israel dan juga Amerika Syarikat. Di dalam hal perkapalan, Turki kini mengorak langkah ke arah pembinaan kapal perang buatan tempatan melalui program MILGEM dan program TF2000 yang merupakan program yang bakal melonjakkan kemampuan limbungan tempatan Turki ke arah menjadi mandiri di dalam industri pertahanan. Sebelum adanya MILGEM dan TF2000, Turki banyak menaik taraf kapal perang mereka yang kebanyakannya buatan asing seperti Jerman dan sejumlah daripadanya adalah kapal perang Amerika Syarikat yang dilupuskan dan diguna semula oleh Angkatan Laut Turki seperti kapal perang frigate G. Ia asalnya dibeli dengan kebanyakan sistem persenjataan dan sistem penderiaan bertaraf usang. Angkatan Laut Turki memulakan proses modernisasi dengan melancarkan program Genesis, Gemi Integri Savas Idari Sistemi untuk sejumlah 8 buah kapal perang frigate X Pericles dengan membenarkan penlibatan firma-firma tempatan seperti Havelsan yang akhirnya memperlihatkan keupayaan 8 kapal perang era Perang Dingin tersebut mempunyai keupayaan tempur yang lebih baik dan lebih moden daripada kapal perang yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika Syarikat itu sendiri. Integrasi sistem persenjataan asing dengan sistem pengurusan tempur dan penggunaan sistem penderia buatan tempatan telah berjaya melonjakkan taraf keupayaan kapal perang tersebut yang asalnya hanya besi skrap yang menunggu masa untuk dilupuskan. Kejayaan program tersebut telah mendapat perhatian Pakistan yang turut menggunakan kapal perang yang sama dan ia telah menjadi asas kepada program naik taraf negara-negara pengguna platform kapal yang sama. Manakala di dalam segmen udara pula, Turki melalui Turkish Aerospace Industries (TAI) merupakan pelopor industri aeroangkasa negara itu di mana mereka bermula dengan membina secara berlesen sejumlah 232 buah pesawat pejuang Lockheed Martin F-16 bagi kegunaan Angkatan Udara Turki dan bermula daripada situlah TAI telah banyak terlibat di dalam program permodenan dan naik taraf pesawat jenis F-16 bagi kegunaan Angkatan Udara Turki, Jordan dan juga Pakistan. Firma yang sama juga terlibat di dalam naik taraf pesawat-pesawat rondaan maritim, helikopter, pembangunan sistem UAV, pembangunan secara menyeluruh helikopter T-129 Atak buatan Turki dengan kerjasama AgustaWestland bagi memenuhi keperluan pasukan helikopter penyerang Angkatan Darat Turki, melakukan modifikasi untuk pesawat amaran awal E-737 dan pembangunan sistem satelit komunikasi, satelit pencerapan dan juga pemantauan. Seperti CTRM yang turut terlibat di dalam pembinaan komponen pesawat pengangkut strategik A400M buatan Airbus. TAI juga mempunyai kerjasama dengan firma Airbus dan turut serta di dalam membina komponen pesawat tersebut. Walaupun kejatuhan kekhalifahan Uthmaniyah meletakkan Turki sebagai kubu akhir sistem khalifah Islam dan merupakan titik tolak pemerintahan demokratik sekular, ia tidak mematikan kehebatan industri pertahanan Turki yang sudah sekian lama wujud dan makmur sehingga ke hari ini. Malaysia pula adalah di antara negara yang banyak terlibat di dalam kerjasama pembangunan industri pertahanan dengan Turki. Dan sebagai rakan rapat industri, kita mungkin bakal melihat lebih banyak kerjasama yang akan memperkukuhkan lagi industri pertahanan negara kita ke arah bersifat mandiri atau berdikari. Secara asasnya, kita banyak belajar daripada Turki, terutama mengenai berkenaan konsep pemindahan teknologi di dalam industri pertahanan. Seperti mana Turki bermula dengan membina aset senjata secara berlesen, begitu juga Malaysia di mana ia adalah langkah pertama ke arah membangunkan sendiri secara domestik. Dan Malaysia bersama-sama Turki telah berjaya membentuk kerjasama yang sangat baik, terutama di dalam industri automotif berkaitan ketenteraan,
dan telah berjaya membentuk industri pertahanan kita ke arah mandiri dengan mengeluarkan produk buatan Malaysia untuk kegunaan Angkatan Tentera kita. Daripada ACV-300 Adnan sehinggalah ke AV-8 Gempita serta pengubahsuaian kenderaan pacuan 4 roda Hilux kepada kenderaan tempur GKM-1 oleh Wetstar kepada pembangunan kebanyakan sistem pengurusan digital tempur dan pembuatan sistem persenjataan kepada pesawat tanpa pemandu, Malaysia boleh dikatakan berjaya pada masa sekarang kerana model pembangunan teknologi yang digunakan oleh Turki. Semoga kerjasama Malaysia dan Turki akan terus kekal berterusan.